benda. Dia kata, oh dia sembang dengan jin. Sembang kok mana dengan jin ni? Lagi menyembang. Lepas tu Nabi kata, orang banyak bercakap, banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Okey, tadi mukadimah. Okey, sekarang kita nak tahu dia daripada cerita khurafat tu asal dia daripada cerita macam khurafat. Lepas tu bila zaman sekarang makin berkembang lah kira. Dia termasuk amalan, pegangan hati apa semua. Dan amalan tu macam banyak terjadi lah zaman sekarang kan. Boleh tahu antara amalan-amalan khurafat yang mungkin kita tak tahu tu khurafat. Okey. Welcome back. Come back. Okey, siri kali ini kita akan menceritakan Aiman dan tuan-tuan semua penonton, kita akan cerita tentang sebahagian daripada amalan khurafat. Sebenarnya saya kumpulkan banyak juga, tapi saya nak sebut di antara amalan yang termasuk dalam kata amalan khurafat, iaitulah pertama sekali amalan membuang sial. Okey. Amalan membuang sial. Kita kena faham dalam Islam sebenarnya manusia tidak ada sial, maka tidak ada amalan untuk membuang sial. Tak ada. Okey, sial pun tak ada, buang sial pun tak ada. Maka tak ada lah sebarang upacara yang dinamakan buang sial. Lenggang perut untuk orang yang mengandung. Okey, mandi bunga, mandi limau. Mandi limau dari satu sudut kerana ekstrak limau bunga dia mengandungi benda-benda yang boleh memperbaiki aura betul-betul tubuh badan, kesihatan tubuh badan. Maka kalau nak ambil limau, nak mandi hari-hari pun perah limau, mandi air ais kau sejuk-sejuk, bagus kita bila mandi biar bagi sejuk. Ada satu benda yang kita boleh buat untuk nak bagi kuat badan. Nah, contohlah kalau badan lemah kan, kita ambil air, kita ambil bubur garam sikit, bubur garam bukit umpamanya yang telah pun dicairkan, bubur, kemudian kita masuk blender daun bidara masuk dalam tu. Okey, kemudian kita bubur limau nipis bubur bagi banyak sikit, bagi dia masam sikit, bagi air, bubur lah air ais, lepas tu kita kacau, lepas tu kita jurih badan. Ui, best. Badan kalau lemah-lemah jadi balok, jadi tak larat, jadi malas, maka bagus untuk kita nak bagi kekuatan badan. Tetapi bukanlah dia penghalau kepada iblis setan. Iblis setan tak takut pada limau. Saya tak faham kenapa apabila kita sebut tentang iblis setan, kita kena kaitkan dia tu dengan limau. Kita kena kaitkan dia tu dengan jarum. Kita kena kaitkan dia tu dengan telur. Saya pun tak faham. Ini budaya orang yang beramal dengan amalan-amalan khurafat. Bahkan kalau kita di Pulau Pinang ni ada doktor pun, ada klinik sekali pun, tak payah sebutlah nama kan. Sekali bila kita sebut nama, orang akan kata apa? Ni kira nak bagi jatuh periuk nasi orang. Kita tak mau sebutlah. Tapi yang herannya dia medical doctor. Salah dari sudut undang-undang kerajaan. Medical doctor pergi jual benda-benda yang bersifat alami ni, pergi jual telur, dia kena jual ubat ya. Dia tidak dibenarkan untuk jual. Tapi itulah masyarakat kita maulah dia pun main macam mana, kononnya dia pun macam nak ustaz tak ustaz, baju longgak seluar ketat pun ada lebih kurang. Kan dia pun lepas tu ramai dia pun jampi-jampi apa lebih kurang sikit. Lepas tu dia ambil limau, dia perah, dia belah, dia perah masuk dalam mata. Kawan tu pun mengamuk. Oh, sakit. Memang sakit lah mangkuk ayun, woi. Memanglah sakit. Pergi bubur limau, kulit limau pun bubur kat mata pun dah pedih. Tambahlah pergi bubur air limau tu pula sebelah. Kan, sebelah mata kok ni, sebelah mata kok ni, mengelopok kawan tu. Jadi bila dah keadaan macam ni, dia kata apa? Oh, ni ada jin ni dalam badan. Itu tak betul. Lepas tu ambil jarum, bubur dekat kaki, bubur kat badan mana-mana. Kononnya iblis setan ni bila dia jalan-jalan dalam badan ni, maka lalu dia tersangkut dekat jarum tu, tercucuk mati. Awak ingat bodoh, jin tu, setan tu bodoh macam tu lah. Kita jangan pandang dia tu bodoh sampai lagu tu sehinggakan dia boleh. Saya pun tak faham kok mana dia boleh faham sehingga. Sebab tu kita katakan jenis berubat orang apabila ada kaitan dengan benda-benda macam ni adalah unsur-unsur khurafat. Maka kita tak boleh beramal. Kalau kita belajar dalam kitab berdasarkan Quran Sunnah, Nabi pernah berubat sahabat-sahabat yang kerasukan jin sihir, tapi tak pernah amal pun ambil telur. Awak zaman Nabi tak ada ke telur ayam? Zaman Nabi tak ada ke jarum? Bapak pada jarum, pedang apa semua ada, takkan jarum tak ada, panah ada.
Pasal apa tak ambil berubat dengan benda-benda macam ni? Pasal apa Nabi tak berubat dengan dengan limau? Awak zaman Nabi tak ada limau. Tak ada buah-buah benda-benda yang masam. Sebab tu kita katakan iblis setan tak pernah takut langsung pada benda-benda macam ni. Iblis setan dia hanya takut kepada ayat Quran yang dibaca. Wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Saya dah cerita dah berkenaan dengan ayat ni pada siri kuliah jin yang kita dah buat sebelum ni. Boleh rujuk kepada video yang kita dah buat sebelum ni. Jadi pada siri kali ni kita nak cerita khurafat, benda yang tidak ada, benda yang bercanggah dengan ajaran Islam dan tak ada tempat rujukan, baik Quran, hadis dan sebagainya. Daripada mana sumber-sumber rujukan, apatah lagi kalau cerita-cerita benda-benda yang pelik-pelik. Maka sebahagian daripada amalan khurafat iaitulah buang sial. Oleh kerana Islam berpegang bahawasanya tidak ada sial, maka tidak ada amalan buang sial. Nabi kata dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata apa? La adwa wala tiyarah, wala tiyarah wala safar. Nabi kata la adwa. Adwa ni ulama sebahagian mengatakan tidak ada penyakit berjangkit. Maknanya penyakit itu tidak berjangkit melalui, maknanya orang semata-mata, tetapi benda tu adalah dengan keizinan Allah. Itu kadang-kadang kita tengok sebahagian orang tu mungkin antibody dia kuat, duduk dengan dan memang tanpa izin daripada Allah, maka dia tak akan kena pun. Kalau dia sendiri jaga, baca doa, ada benteng pertahanan, tubuh badan dia sihat, ada antibody dia kuat, Allah dengan keizinan Allah tak akan berlaku satu-satu benda. Okey, maka ulama bincanglah, adakah penyakit ni dia boleh berjangkit ataupun adakah penyakit ini tidak boleh berjangkit. Maka kalau kita tengok realiti pada hari ini, penyakit boleh berjangkit, tetapi semuanya berlaku melainkan dengan izin Allah. Itu satu perbincangan bab penyakit berjangkit dan tak berjangkit. Okey, ada dalam perbincangan para ulama. Baik, yang keduanya Nabi kata, poin kita wala tiyarah, tidak ada amalan-amalan buang sial yang bersumberkan daripada burung. Toir maknanya toirun tu burung, tiyarah ni buang sial berkaitan dengan burung. Contoh, kalau satu ketika dulu orang-orang Arab, dia kalau dia nak keluar musafir mana-mana, dia akan bawa burung, dia akan ada burung, lalu dia lepas burung tu, tengok burung tu pergi depan ataupun kanan. Okey, perjalanan tu cantik lah. Kalau burung tu pergi kiri, perjalanan tu sial, jangan keluar. Dia bawa ada. Orang Melayu keluar, kucing lintas. Kena bewak pula lintas lagi, tak boleh keluar. Kucing lintas boleh tak keluar, tambah bewak keluar. Tiba-tiba keluar rumah, bewak duk jeling lidah. Patah balik. Keluar lain pula, tengok bewak duk tentu pagi main petang, pakai tak pergi mana lah kita. Ini kadang-kadang kaitan dengan benda yang sama. Tiba-tiba dia tengah-tengah duk bercakap, tiba-tiba cicak bunyi, cuci bunyi. Dia tak tengok cicak abang kata betul. Masa bila pula cicak tu lah abang kata betul. Merepek lah. Awak faham bahasa cicak lah. Mungkin dia cicak main kot. Kan? Jadi dia faham bahasa cicak. Jadi kalau dah semua orang faham, jadi semua orang pun jadi cicak main lah. Itu kira masuk khurafat ke? Khurafat. Okey, itu semua cerita-cerita yang berkaitan dengan khurafat. Maka benda ni tak ada asal usulnya dalam Islam. Tapi inilah benda-benda macam ni. Kalau wala hammah Nabi sebut dalam hadis tu, tidak ada burung hantu yang mendatangkan sial. Kalau duduk rumah, kalau bendang-bendang, saya biasa pergi di belah-belah Perak, saya pernah pergi ni lah, saya duduk di belah-belah Kedah. Kalau kita duduk belah-belah bendang, kadang-kadang kita tengah maghrib tu kita jalan, kadang-kadang kita duduk tengok berajur satu macam tu benda, duduk tengok macam nak kata orang tak orang ni, pergi dekat burung tu, dia tak terbang, dia duduk muka dalam mukanya nak orang tak orang sini kan. Lepas tu duduk tengok dulu. Kita dah kata, hai burung hantu, sial dah jumpa burung hantu. Nama pun burung hantu kan. Jadi jumpa hantu manusia. Jadi tuan-tuan, nama dia ya burung hantu, tapi dia bukan hantu, dia tetap juga burung yang tak ada kena-mengena dengan hantu. Okey, yang tak ada kena-mengena, bukan dia adik hantu ke, mak menakan hantu ke, pak menakan hantu ke, saudara hantu ke, tak ada. Nama saja. Okey, maka tidak ada sial yang dikaitkan dengan burung hantu, dengan sebarang jenis burung ataupun binatang. Ya, wala safar, dan tidak ada bulan safar yang mendatangkan sial.
Ada orang percaya bulan Mai, bulan Safar kena mandi. Dia panggil mandi sapak. Mandi sapak ni kena buang sial. Mandi bunga. Ada mai sekarang ada orang mai. Masuk bulan Safar dia pun mandi bunga. Ya. Sebab kalau hang tak mandi bunga bulan Safar ni masih Pula. Dan ini kepercayaan sebahagian. Kita faham, tak ramai dah yang faham macam ni, tetapi ada saki-baki lagi yang faham macam ni dalam masyarakat kita. Maka kita faham, sebab tu ada amalan lenggang perut, ada amalan. Tuan-tuan bisa tengok ada orang di mana-mana bila mereka akan buang sial untuk beli kenderaan, buang. Kalau kita di Pulau Pinang ni, kalau tuan-tuan tengok ada di beberapa tempat lah yang diamalkan oleh orang-orang bukan Islam, non-Muslim. Bolimau kat tayar. Bolimau kan, buat kat tayar, buat api, orang-orang bukan Islam. Saya pula satu hari ada orang telefon tanya saya, "Assalamualaikum Ustaz, ni saya nak buat ayat penawar kat Ustaz ni." Okey. Kemudian untuk apa ni? Yang ni untuk saya baru beli kereta Ustaz. Jadi yalah nak buang sial, takut kereta saya accident. Saya kata, kereta Ustaz pun terbalik macam F1 4-5 kali. Pumur saya pernah terbalik kereta 5 kali pusing, berhenti tayar 4-4 duduk di atas. Driver saya terlena, habis saya, keluarga saya semua luka habis apa semua. Oi, Ustaz pun terbalik, kok mana ni kereta Ustaz pun kemik. Pergi tengok kereta saya, semuanya kemik. Kan, tak kemik banyak, sikit calak tak orang bagi, kita bagi, mesti ada. Kan, dia macam ni ya. Saya kata, tak mau bagi kereta calak, beli kereta tu, suruh dia pangkat tokoi bawa masuk dalam rumah, bulan cermin. InsyaAllah lagi tak kiamat, maka kereta tu takkan calak, takkan rosak. Tak pakai tokoi. Yang tu paling bagus ni. Mana merepek kereta orang lain. Tambah-tambah kalau pergi di Arab, hampir mustahil jumpa kereta yang tak ada calak, tak ada kemek. Tak ada. Sini ada juga. Yang orang pandai jaga kan. Kena calak sikit, tokoi polish cepat-cepat lah apa semua. Tak ada daripada beli. Pergi tengok, kadang-kadang kita tengok, oi Mercedes. Kalau dulu masa zaman kami mengaji tu, mungkin Mercedes mata belalang lah orang duk sebut kan. Sebut nama yang mata belalang ni, kira wah itu zaman tu punya keluaran kan. Alah ni bukan mata belalang dah, mata macam-macam mata orang kan. Jadi bila, oi Mercedes ni, tengok Mercedes. Tak lagi tengok kat tepi, tang ni kemek, tang ni bercalak, tang ni luka, tang ni rosak. Jadi itu mereka tak kisah. Tiba-tiba kita pula ada amalan untuk buang sial dan sebagainya. Kat kereta lah tu lagi tak faham. Saya tak faham. Kok lah sial kat orang. Yang ni buang sial untuk kereta. Ada satu hari, ada satu hamba Allah ni mai berubat dengan saya. Mai nak buat rawatan, saya kata ya ada apa masalah. Ni satu kok ni dia bawa adik dia mai. Adik dia ni seorang yang terpelajar, orang yang keluaran universiti, orang ada kerja, jawatan yang baik, gaji pun besar, tapi Allah takdir muka pun lawa, sega, ada rupa, putih dan sebagainya. Okey, ada apa masalah? Dia kata dah nak minta ustaz tolong doa, ruqyah ke, kok ada sial ke apa ke, pasal jodoh tak mau lekat. Dia kata, saya kata nak bagi jodoh. Jodoh ni saya kadang-kadang saya melawak lah kan. Saya kata kalau di Pulau Pinang ni, kalau nak bagi cepat jodoh, buat banner lekat kat semua masjid. InsyaAllah sat ya. Ni ada muka sekian-sekian, saya nak bagi kahwin, siapa nak? Free, bukan free. 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 Tak sampai seminit. Tak sampai seminit. Lepas tu hang jawab lah call kan, nak temu duga apa semua kan. Free. Tapi kadang-kadang mengada-ngada dengan macam-macam kita punya macam-macam orang Pulau Pinang kata banyak korek lah. Banyak mau lagu tu, mau lagu ni, mau lagu tu, mau lagu ni. Saya kata takkanlah muka lawa macam ni. Nak kata tak segak, takkan tak ada orang mengenal. Bukan tak ada ustaz, dulu ada tapi masa tu duk mengaji, duk belajar lagi. Okey. Dah jual mahal satu dah. Lepas pada tu, lepas tu tak ada orang kenal lagi. Dah ada lepas tapi baru habis belajar. Lepas tu orang dah nak masuk Minang tak mau pula pasal nak kerja, career tak ada lagi. Nak kena bagi bina career dah kerja apa semua barulah nak kahwin. Lalah tak apalah lah ni bina lah banyak-banyak. Dah nak bina sangat bina. Bina suruh kahwin. Tu saya kata nak lagi satu cara di Pulau Pinang ni, pergi dekat Komtar. Contoh ada televisyen besar. Tapi habang pergi iklan dekat situ pun boleh, tak mau banner kat masjid-masjid. Sat lah. Tak ada pun habang kat ustaz tolong recommend pun, tapi ustaz recommend ada syarat 25%. Tuan penasihat.
Jadi bila tidak ada, jadi akhirnya saya tanya kat budak ni. Saya kata, okey, tak pernah kau pergi berubat mana-mana, dah kata jodoh tak mau lekat dan sebagainya. Jadi dia kata, pernah saya pergi di Kulim, ada satu bomoh ni pun dia duk berubat lah, dia bagi mandi bunga apa semua. Bomoh ni siapa? Laki perempuan? Perempuan. Bomoh ni pun dia pun tak kahwin lagi. Dia tak kahwin lagi, dia buat mandi, suruh hang pergi kahwin dulu. Awak jadi macam nak kata bangang, tak reti fikir ke? Dengan dia pun tak ada lelaki, kecuali dia memang tak mau kahwin. Ni dak, dia pun tak ada lelaki, dia pun tak kahwin. Mana ada orang tak mau kahwin dalam dunia ni? Melainkan mesti ada sejarah-sejarah tertentu, ada penyakit ke. Semua manusia nak kahwin. Jadi saya pun pelik. Macam mana dia boleh percaya pada benda-benda yang seumpama ini? Baik, dalam masalah mandi bunga, boleh mandi untuk sekadar nak kuatkan badan, cari bunga-bunga untuk nak kuatkan aura. Dan kita percaya dalam dunia moden ada kajian berkenaan dengan lapisan aura dalam tubuh badan manusia. Kalau orang dulu-dulu dia kata semangat lah, lebih-lebih cergas dan sebagainya. Khasiat ialah dari sudut khasiat-khasiat tu, tapi tak ada, bukan pasal mandi bunga tu jin, iblis, setan semua lari, akhirnya tiba-tiba orang semua nampak dia jadi lawa, semua orang nak berkenan dengan dia. Oh, yang tu jadi cerita pelik pula. Dia boleh macam ni Ustaz. Masa contohlah dia mandi kan, dia percaya sungguh ni kalau aku mandi ni orang mau kat aku mandi ni orang suka kat aku. Lepas tu jin pula dengar. Kawan tu pula pergi tolong dia bagi orang mungkin suka. Boleh jadilah. Mungkin. Atas dia punya kepercayaan. Depa pun suka benda-benda dia iblis setan tahu kata dia buat lagu tu, tiba-tiba dapat jodoh. Dia kata betul dah. Dia pergi bagi tahu kat kawan tu, beritahu kawan ni pula. Dia pula bagi jadi benda tu, tiba-tiba dia akan percaya, kata memang pasal aku mandi bunga tu lah aku pun dapat jodoh. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat satu set lah khurafat dengan syirik sekali. Dengan khurafat, dengan syirik, dengan murtad, dengan apa semua lingkup habis semua agama. Okey, ini kita kena faham. Baik, maka bila tidak ada sial, maka tidak adalah sebarang upacara untuk buang sial. Kalau mai jumpa saya, dapatlah sepanggu, saya disyarah bagi cerita yang ni, okey, hampa buat ni tak betul, benda ni tak betul, benda ni tak betul, baru kita buat, okey, tak apalah, kita boleh buat ruqyah kalau kot-kot lah ada sihir. Mungkin ada sihir orang tak mau, orang geram tak mau bagi kita kahwin. Boleh. Kemungkinan benda tu ada sihir pemisah, memang ada yufarriquna dalam Quran Tuhan sebut, saya dah sebut dah sebelum ni, di mana ada Harut wa Marut, malaikat yang mai mengajar manusia di zaman Bani Israel dulu, ajak sihir, bagi pisah suami isteri dan sebagainya. Dan mereka kata kami tak mengajar, melainkan semua ni adalah fitnah. Tetapi itu zaman dulu, zaman Bani Israel. Tetapi Nabi SAW tidak mengajarkan amalan sihir, bahkan menganjurkan kita supaya buat amalan-amalan untuk menyelamatkan diri daripada terjebak dengan benda-benda yang dinamakan sihir. Okey, itu salah satu daripada 30 episod. 30 tajuk yang ada dalam buku saya, tajuk khurafat. Maka saya sebut satunya, iaitulah amalan tidak ada sial dan tidak ada amalan untuk membuang sial. Ni contohnya tangkai-tangkai. Mana ada tangkai? Mana ada tangkai dalam Islam? Walaupun ada sebahagian ulama mengharuskan untuk buat tangkai, tapi dia kata dengan syarat. Disebutkan dalam tafsir Al-Munir, Almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsir Al-Munir juzuk yang ke-30, ketika mensyarahkan surah Qul A'udzu Birabbil Falaq, di akhir tu dia ada sebut, dia kata boleh bagi kanak-kanak yang kecil yang tak reti baca apa-apa, kita boleh ambil apa-apa ayat Quran, tulis dan letak bersama dengan dia, barakah daripada ayat tersebut, mudah-mudahan terhindar daripada gangguan iblis syaitan. Tetapi boleh kata sebahagian besar ulama, dia kata tak payahlah, kadang-kadang tu pun terikat dengan dia punya adab, nak kena jaga, sagi kena ayat kencing ke, kena apa yang ayat temuak, tahu temuak, ayat susu keluar balik, najis tu dah kena pada ayat Quran tu, kita tak boleh jaga. Itu kita kena jaga dia punya adab. Walau bagaimanapun, yang terbaiknya adalah kita baca 3 kul ke, baca apa-apa doa yang maksur daripada Nabi, itu lebih afdal. Baca dan baca bila dekat baby itu lebih baik.
Tak payah duk pasang bubuh segala tali gendik tu, tali gendik, tali hitam dekat tangan, tak mau bagi menangis, buka pinggang, buka leher, konon-kononnya tak mau bagi menangis, tak mau bagi kena sawan dan sebagainya. Sawan senang ya, tak mau bagi menangis, jangan bagi pressure dekat budak-budak. Tak mau bagi menangis, jangan bagi dia panas badan. Sebab dia bila panas badan, Tak selesa. bila bukan, dia macam ni, dari sudut kajian, apabila badan manusia ni dia panas, angin panas tu penuh dalam perut. Sebab tu kita kena tekan perut. Tepuk-tepuk, tengok ni dia kembung tu. Angin panas tu yang juga mengandungi asid tadi ni, dia akan pi ke kepala. Bila dia duduk, dia tak boleh keluar. Dia tak kentut, dia tak berak, dia tak keluar, maka dia pi ke kepala tu akan secara saintifiknya dia akan menyebabkan macam hilang ingatan, macam jadi lali macam tu. Orang Melayu kata kena sawan. Daripada situlah dia lama kelamaan dia akan jadi sawan tarik dan sebagainya. Okey, maka kita kena faham dari sudut benda-benda tu semua. Bukan hanya pergi bubuh tali. Seorang anak murid saya ni, dia ni duk belajar bab-bab khurafat ni, biasa ikut kuliah saya. Akhirnya satu hari ni dia kata, "Ustaz, saya kahwin ni mak mentua saya pula pergi bubuh kat baby saya pula dah." Tak Lepas tu, mampu. dia pun nak buang, sat lagi mak mentua marah. Mak mentua lah tolong ikat. Akhirnya si kawan kita ni dia kata, "Ustaz, macam mana nak buat?" Saya kata, "Okey, nombor satu ambil beli CD tu, zaman CD lah. Ambil beli CD aku tajuk jin khurafat apa semua, ambil bagi pasang dalam rumah, bagi mak mentua dengar. Nak buat macam mana kita kahwin bini kita okey, tapi mak mentua keluarga mungkin tak faham agama kan." Itu satu. Yang kedua, nak tanya mak mentua kata tali tu kena pakai sampai bila? Dia kata sampai butui. Cantik. Jangan kalau potong nanti nampak. Saya kata ada mana? Hampir ambil pisau pelit, kikis sikit tali tu masa baby tengah tidur, bagi dia jadi nipis. Tiba-tiba satu hari, tengoklah 2-3 hari lagi, nampak macam putih ya. Kita ada kikis lah, dia jadi nipis. Lepas pada tu budak tu duk tarik mak. Allah, terkeluar mak terkeluar dah. Pakai sampai terkeluar kan. Pakai dah. Jangan dia bubuh tali baru sudah. Jadi ni di antara amalan khurafat. InsyaAllah dalam kesempatan yang lain kita akan sambung dan cerita lagi tentang khurafat menurut Al-Quran dan Sunnah. Macam mana cara kita menyelamatkan diri kita jangan terjebak dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi. Saya tak tanya kepada tak maksudnya tak terfikir kata benda tu salah kan. Dia kata terfikir juga masa nak buat, dan dia tanya kat Sami tu, Sami kata tak apa.